صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kita ad-durus samin ke surat 78 baris 13 daripada bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fattani rahimahullahu ta'ala, kata setengah harum baunya daripada kasturi dan putih daripada laban. Jadi masuk perbahasan yang selanjutnya berkaitan dengan telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berlaku khilaf di kalangan ulama hakikat haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air yang berada dalam telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dulu disebut bahawasanya telaga haud Nabi itu ada pelbagai warna, pelbagai jenis minuman, harum baunya seperti kasturi dan sebagainya. Maka ada setengah pula yang mengatakan bukan pelbagai warna, bahkan satu warna sahaja. Maka disebut kata setengah, yakni kata setengah ulama, harum baunya bau telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, harum dia, wangi itu daripada kasturi. Jadi lebih harum daripada kasturi. Kasturi itu harum dah, wangi dah, dia lagi harum. Tu. Dan putih daripada laban, putih daripada susu. Jadi air telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam tu berlaku khilaf sama ada warnanya pelbagai ataupun warna dia satu saja yang berwarna putih. Dan sejuk daripada embun. Dan telaga haud Nabi punya air juga sejuk. Sejuk, lebih sejuk daripada sejuknya air embun. Tu sejuk daripada embun, tu sejuk daripada air embun. Maka adalah dua saluran yang memacur daripada sungai. Yang memacur ni, yang memancur, yang mengalir. Maka adalah dua saluran yang memacur, yang mengalir daripada sungai syurga. Jadi yang masuk ke telaga haud Nabi SAW tu ada dua batang air, kita katanya. Dua saluran, dua batang air daripada sungai syurga masuk ke dalam telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan gayungnya gayung telaga haud. Gayung tu timba ataupun timba lah kalau kita panggil ni, tempat cedok tu. Kita panggil timba. Timba ke beldi ikutlah. Jadi tempat gayung, tempat nak ambil telaga haudnya air tu terlebih banyak daripada bintang. Yakni lebih banyak daripada bintang lagi. Bintang banyak lah. Bintang kalau kita kira tak tahu lah berapa juta. Jadi kalau kat telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam dia lagi banyak, gayung tu lebih banyak daripada bintang yang ada sekarang. Sebab umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ramai. Dalam kitab Hasyiah As-Suhaimi ala Syarhil Hudhudi, Al-Imam Ahmad As-Suhaimi rahimahullahu ta'ala menceritakan bahawasanya manusia di padang mahsyar ada 120 saf. Ada 120 barisan. Setiap barisan tu banyak orang lah. Dia ada kira pula setiap barisan tu lebar berapa, panjang berapa. Ada. Kemudian daripada 180 baris tu pula, 80 daripada 120 baris itu adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana umat Nabi SAW majoriti ya. 80 baris daripada 120 baris. Lagi tinggal 40 baris tu lain-lain umat lain-lain.
Yang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kali gaduh daripada umat-umat lain. Kemudian dia kata, maka adalah ia gayung tu daripada emas dan perak. Jadi berjana dia nak ambil air tu daripada emas dan perak. Kalau kita kat atas dunia ni nak pakai berjana daripada emas dan perak, hukum dia haram, sama ada bagi lelaki ataupun perempuan. Memang totok emas, warna emas lain, emas sungguh lain. Yang kita kata haram tu emas sungguh, bukan warna emas. Kalau warna emas ada apa tu, bukan emas pun. Dan barang siapa meminum akan dia akan telaga haud tu, tiada dahaga kemudian, yakni selepas daripada minum selama-lamanya, yakni sama ada dia tu masuk syurga atau masuk neraka. Orang mukmin yang masuk neraka tidak akan berasa dahaga. Yang ada siksa selain daripada tempat yang dia minum tu lah. Kena bakar api neraka sakit tu, tapi tak akan rasa dahaga. Yang rasa dahaganya ialah orang kafir. Orang kafir yang rasa dahaga, dan bila dia minta minuman, maka dia akan minum minuman seperti dagang, nanah, panas dan sebagainya. Itu peseng minuman ahli neraka. Maka pertama-tama orang yang meminum, yakni minum telaga haud tu, kemudian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam orang tamanya tu iftitah, doa iftitah. Ni pun iftitahnya Nabi lah, pembukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia orang tamalah minum. Pada tu siapa? Iaitu muhajirin, orang yang berhijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sama-sama hijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia panggil muhajirin. Puak yang menolong puak muhajirin panggil ansar, orang Madinah. Muhajirin daripada Mekah, berjuang ataupun berhijrah bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada keutamaan lah puak-puak muhajirin ni dari sudut telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lepas pada muhajirin, segala yang lain, yang lain daripada muhajirin. Ni umumlah. Puak ansar ke, kita ke, ulama salah ke, ulama khalaf masuklah ke. Lepas daripada muhajirin. Bagi meminum segala, yang meminum oleh segala umat ini sekaliannya. Jadi Nabi pertama, kemudian muhajirin, kemudian lepas pada itu baki umat Nabi SAW akan minum telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tak terlepas, sama ada orang yang maksiat ataupun orang yang taat. Cuma bezanya orang yang maksiat ni akan jatuh neraka lah. Orang yang masuk syurga, orang yang ahli syurga, dia tak masuk neraka, dia masuk syurga. Dan khilaf pula ulama dia tu telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ada 2 ke ada 1 khilaf pula. Dan kalau ada 1 pula khilaf pula, dia berada di sebelum sirat ke selepas sirat. Khilaf belaka tu. Tu benda yang tak tahu tak apa. Sebab tu benda khilaf, bukan benda yang perlu diyakini pun. Yang perlu diyakini ialah sirat, iaitu haud tu ada. Tetapi mereka itu orang yang minum telaga haud tu terbahagi mereka itu atas 2 bahagi. Ada 2 puak pula. Bila orang nak mari minum telaga haud tu ada 2 puak. Tu maksud dia. Satunya bahagian tiada di satu bahagi. Bahagian pertama, satu bahagi. Bahagian pertamanya tiada ditolakkan daripada mereka itu manusia. Iaitu orang-orang yang tidak ditolakkan orang tersebut daripada minum telaga haud. Takkan ditolak, bahkan pasti diterima. Siapa orang tu? Dan iaitu orang yang tidak ditolak tu muttaqun. Dia cakap syarat sikitlah, orang-orang yang bertakwa. Muttaqun, orang-orang yang bertakwa pada Allah Taala. Imtithalul awamiri wajtinabu nawahihi, iaitu melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Ataupun orang yang buat larangan Allah dan diampunkan Tuhan, ataupun orang yang buat larangan Allah tapi baik dia lebih banyak daripada daripada dosa. Mana semua yang ahli syurga ya dapat minum telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu bahagi lagi, satu puak lagi ditolak daripada mereka itu. Dia ditolak, tak dapat untuk minum telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lepas tu yang ditolak ni pula ada 2 beseng pula. Yang ditolak ni pula ada dua beseng. Dan yang ditolakkan itu ditolakkan daripada minum telaga haud. Terbahagi pula atas 2 bahagi. 2 bahagian pula. Satunya ditolakkan sekali-kali. Ditolakkan sekali-kali ni tak boleh sentuh langsung. Tertolak terus. Jadi kalau Nabi SAW nampak tu, kalau dia panggil pun malaikat cegah. Hanya orang kafir ni, orang yang tidak beriman dengan kau, tak akan dapat minum sekali-kali telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan iaitu siapa yang ditolak terus ni? Iaitu orang yang kafir, orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala, orang yang i'tiqad dia kufur, orang yang mensyirikkan Allah. Puak ni lah tak dapat minum terus telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia dahaga selama-lamanya sampai masuk neraka. Selama-lamanya dahaga. Selama-lamanya dalam keadaan dahaga, selama-lamanya dalam keadaan lapar. Dan kedua daripada 2 tu ditolakkan siksa baginya, bagi orang tersebut. Kemudian diberi telaga haud Nabi SAW tu. Siapa orang tu? Dan iaitu segala orang yang asi, yang mukmin. Segala orang yang asi, orang yang maksiat. Lagi pula orang yang masih beriman. Jadi iman dia masih beriman, tapi iman dia, tahap iman dia masih fasik. Sama ada fasik akidah atau fasik ibadat, sama lah. Dia tak sembahyang, asi. Ataupun dia sembahyang dah, baca Quran dah, i'tiqad Mu'tazilah pula, asi juga. Akidah dia dosa selama ni. Maka dia kata apa? Ditolakkan siksa baginya, bagi orang tersebut. Kemudian diberi telaga haud Nabi SAW. Itu tak faham tu. Dia tengok maka apa tu. Maka minumlah ia orang yang maksiat tu dahulu, yakni sebelum daripada masuk mereka itu orang yang kedua ni akan neraka, atas qaul yang sahih. Mana ada khilaf. Ada khilaf ulama, adakah siksa dulu kemudian minum kemudian, ataupun minum dulu baru siksa. Khilaf. Pandangan yang sahih, pandangan mu'tamad, diminum dulu baru masuk neraka. Bukan yang masuk neraka dulu kemudian minum. Kalau atas pandangan yang kata masuk neraka dulu baru minum, maka dia dahaga dalam neraka tu. Lepas habis siksa neraka, barulah dia minum telaga haud, barulah hilang dahaga. Itu atas pandangan yang kata siksa dulu, telaga haud kemudian. Telaga haud diminum kemudian. Tapi pandangan sahih dia kata minum dulu baru siksa. Maka kalau minum dulu baru siksa, dia tidak akan dahaga dalam neraka tu. Dia akan dibakar tempat yang selain daripada tempat aliran telaga haud Nabi SAW, dalam tekak dia sahaja. Selain daripada tekak dia yang berlalunya air telaga haud Nabi SAW, selain daripada itu dibakar di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Maka kata dia, maka jadilah meminum mereka itu orang yang maksiat tadi dahulu daripada siksa, sebelum daripada kena siksa ni minum, supaya sentosa, supaya selamat daripada bahawa terbakarlah jauh mereka itu manusia oleh api neraka. Mereka itu orang maksiat oleh api neraka. Jauh. Kalau kita tahu tajwid dahulu ni, jauh ni rongga lah. Ini rongga laluan telaga haud Nabi SAW dalam mulut dia tu tak dibakar. Di kalau atas pandangan yang kata minum telaga haud dulu kemudian siksa. Kalau pandangan yang dhaif, siksa dulu kemudian baru minum, maka siksa tu dalam keadaan dia dahaga. Kemudian lepas dia masuk syurga, sebelum masuk syurga dia akan minum telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah masuk syurga. Jadi orang syurga dia minum, dia makan tu bukan lapar, bukan dahaga, tapi kerana bersedap-sedapan. Dia nak makan apa? Nak makan buah. Nak minum air. Minum air, makan makanan tu semua bukan sebab dahaga dan lapar, tetapi kerana nak bersedap-sedap saja. Saja syok nak makan. Bukan sebab lapar ni nak cari. Bukan. Tu tak ada lapar dan dahaga ketika dalam syurga. Seperti mana tak ada lah berak cing dalam syurga, begitu juga segala lapar dan dahaga juga tak ada. Yang adanya semua kesenangan. Syurga ni makin lama makin seronok. Kalau neraka makin lama dulu makin
makin teruk. Sebab tu digambarkan bidadari itu makin cantik. Sebab apa? Sebab dia orang benda dalam syurga. Barai syurga dia panggil. Barai syurga ni lagi kohor lama, kohor cantik, kohor luar. Kohor seronok. Tu. Syurga tak ada yang 1 minit pun, 1 saat pun bosan tak ada. Tu. Kalau dunia ni ada juga bosan tak tahu buat apa. Zikir dah, baca Quran dah, baca kitab dah, tak tahu nak buat apa. Bila habis teh tu, tak tahu nak buat apa. Tu dunia. Kalau neraka pula, lagi duduk lama, lagi teruk, lagi rasa teruk. Dah sakit lah. Dan supaya jangan lapar dan dahaga di dalam neraka. Tu. Supaya orang-orang mukmin yang maksiat ni tak rasa lapar, tak rasa dahaga bila minum telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lapar pun dah. Kenyang dengan telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Tu. Dan atas qaul yang sahih, habis dah selesai cerita tu. Jadi orang mukmin masuk neraka tak dahaga, tak lapar. Kalau dia tu masih mukmin tetapi dia tak diampuni Allah Subhanahu wa taala, masuk neraka dululah. Wal iyad billah. Neraka yang paling ringan sekali neraka orang Islam. Sebab neraka orang Islam neraka yang paling atas kali. Neraka bara api neraka tu paling bawah. 6 tingkat yang pertama daripada bawah sampai ke atas orang kafir berlaku. Terakhir tingkat ke-7 barulah neraka orang Islam. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, atas qaul yang sahih, atas qaul muktamad adalah haud itu dahulu, yakni sebelum daripada sirat mustaqim. Jadi ada khilaf. Dia dahulu sebelum daripada melintas sirat ke lepas daripada melintas sirat, khilaf. Padahal yang sahihnya dia berada sebelum sirat. Dia berada sebelum sirat. Dan dahulu yakni sebelum daripada bertimbang, iaitu timbang amalan. Sebelum tu lagi. Tu. Sebelum daripada timbang amalan, sebelum daripada telaga haud, sebelum daripada berjalan ke sirat mustaqim, ke bersirat tu. Jadi sebelum sirat, sebelum timbang amalan. Maknanya sebelum di mauqif pada mahsyar tu nanti pertama-tamanya kita duduk diam belaka sampai dari syafaatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum syafaat, sebelum syafaat dihisab ditimbang tu akan dapat telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minum. Kemudian barulah ditimbang, kemudian barulah lalu ke sirat mustaqim. Seperti kata jumhurul ulama, seperti kata majoriti ulama. Kerana bahawasanya segala manusia itu keluar daripada kubur mereka itu, manusia sangat dahaga manusia. Sebab tu diminum dulu sebelum hisab. Tu pun tunggu nak hisab pun 1000 tahun dah bagi orang-orang yang kafir, orang munafik yang ikhlas. Lama tunggu. Orang beriman tunggu lama juga. Lama tak selama dan tak seseksa kafir dan munafik yang ikhlas. Lama-lama juga tapi taklah seseksa orang kafir. Sebab orang mukmin ada naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepanasan matahari itu tidaklah seperti mana orang kafir rasa. Tu. Dan dalil yang menunjukkan dahulu ni dalil pula. Apa dalil kata sirat telaga haud itu berlaku sebelum sirat. Dan dalil yang menunjukkan dahulu yang sebelum daripada sirat. Haud itu sebelum sirat. Kerana ditolak setengah daripada kaum. Itu. Kerana ditolak setengah daripada kaum dan diberi minum setengah daripada kaum yang lain. Sekejap. Dan dalil yang menunjukkan dahulu daripada sirat kerana ditolak setengah daripada kaum dan diberi minum setengah daripada kaum yang lain jikalau adalah kemudian daripada sirat, maka tiada sah ditolakkan lagi. Dia kata dan dalil yang menunjukkan dahulu yakni sebelum, yakni telaga haud itu berlaku sebelum daripada sirat kerana ditolak setengah daripada kaum, iaitu kaum ni orang yang secara umum lah. Kita ni akan ditolak, orang yang maksiat akan ditolak ketika meniti sirat.
Jadi kalau atas pandangan sahih yang mengatakan bahawasanya orang mukmin ni tak dahaga, tak lapar disebabkan minum telaga haud, mestilah telaga haud itu berlaku sebelum sirat. Ya. Kalau berlaku selepas sirat, tak kena lah. Sebab bila berlakulah haud itu selepas sirat, dalam keadaan pandangan yang muktamad kata orang mukmin yang maksiat masuk neraka ni tak dahaga dan tak lapar sebab minum telaga haud. Mana mungkin dia masuk dulu dalam keadaan tak dahaga, sedangkan selepas meniti sirat baru ada telaga haud. Tak logik lah. Dia orang gitu lah. Tu. Jadi mestilah berlaku sebelum sirat haud itu. Kerana orang mukmin akan minum telaga haud tu dan dia tak akan berasa dahaga. Dan dia akan ditolak ketika mana dia berada di atas sirat. Jadi kalaulah haud itu ada di selepas sirat, maka tak boleh terima lah, tak sah dan tak terima lah kita kata orang-orang mukmin yang bermaksiat tu tidak akan dahaga dan tidak akan lapar. Gitu. Jadi mestilah dia berlaku sebelum daripada sirat haud itu. Tu ya. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, jadi dalil bukan dari Quran, dalil dari seluruh hujah. Hujah ulama ya. Dalil ada belaka dah. Sirat-sirat tu, tu tak ada khilaf. Sirat tu sabit, tapi cara sirat dah. Haud itu sabit, tapi cara haud tu berlaku tu khilaf. Tu benda furuk lah, benda yang cabang saja. Ya. Maka dia kata mana tadi? Segala manusia itu keluar daripada kaum, mana dia? Setengah daripada kaum dan diberi minum setengah daripada kaum yang lain. Nokta. Kita orang mukmin setengahnya akan diberi minum, setengahnya tak akan diberi minum. Bukan. Manusia ni setengahnya diberi minum, setengah lagi tak diberi minum. Yang tak diberi minum siapa dia? Orang kafir. Yang diberi minum siapa dia? Orang yang mukmin walaupun maksiat pada Allah Taala. Jadi orang yang kafir memang confirm lah, kita tak ada pahala tu, orang kafir akan ditolak dalam neraka. Dia memang tak akan dapat haud pun walaupun berlaku sebelum sirat. Tapi kalau orang mukmin, isunya ialah dia akan masuk neraka dalam keadaan dia tak dahaga dan tak lapar. Jadi kalau haud itu berada selepas sirat, mana mungkin dia tidak dahaga dan tidak lapar dalam keadaan dia belum minum telaga haud. Tu isu dia. Jadi maknanya itu berlaku sebelum haud. Itu dalil dia. Tu hujah lah dia kata. Jikalau mana tadi? Jikalau adalah kemudian daripada sirat, maka tiada sah ditolakkan lagi. Jikalau adalah, yakni adalah telaga haud itu kemudian yang selepas daripada sirat, maka tiada sah ditolakkan lagi. Kalau kita kata telaga haud Nabi SAW itu berlaku selepas sirat. Kalau berlaku selepas sirat, orang beriman sampai dah kat penghujung syurga. Minum telaga haud, lepas tu patah balik tu. Tak pelik lagu tu. Kalau telaga haud berada selepas sirat. Selepas sirat tu dia selepas sirat syurga. Sebelum masuk syurga, telaga haud Nabi SAW. Kalau kita kata berada di situ, maknanya orang mukmin sampai kepada dekat syurga tu. Bila orang mukmin sampai dekat syurga dan dia minum telaga haud, kemudian kita akan kata pula, lepas dia minum telaga haud, dia jatuh pula semula ke dalam neraka sebab belum dikena siksa lagi. Seolah-olah kita kata orang beriman yang maksiat ni boleh lintas sirat. Boleh lintas sirat dengan mudah. Sedangkan perbahasan dalam sirat dulu ada yang jatuh sama ada orang kafir ataupun orang yang fasik. Setiap daripada sirat, titian sirat itu ada pula checkpoint 3,000 tahun setiap soalan ada pula soalan dia. Tiap 3,000 tahun tu ada soalan pula. Soalan tentang akidah, soalan tentang sembahyang, soalan tentang zakat dan sebagainya. Jadi kalau dia tak lepas, dia akan jatuh. Kalau kita kata telaga haud Nabi SAW berada di lepas daripada sirat, mana orang mukmin akan sampai sirat, akan melintasi sirat dan sampai ke telaga haud, lepas minum telaga haud kemudian jatuh semula. Pelik tu. Tu dia kata tidak sah ditolakkan orang kaum tersebut. Kerana tiada dapat lalu sirat melainkan daripada orang yang hendak masukkan syurga. Orang yang masuk syurga yang boleh lintas sirat. Orang kafir tak boleh lintas sirat. Orang fasik lintas sirat tapi jatuh.
Kalau kita kata orang fasik dapat telaga haud Nabi SAW yang berada selepas sirat, maknanya orang fasik pun melepasi sirat yang beribu-ribu tahun, kemudian minum pula telaga haud Nabi, kemudian patah balik masuk neraka. Orang tak kena gitu. Dia patah balik masuk neraka tak ada, jatuh neraka dia. Dia tengah-tengah jalan pun jatuh. Tu orang fasik. Orang kafir awal-awal jatuh dah. Ataupun tak sempat nak masuk sirat, jatuh dah, disambung oleh api neraka. Kerana yang sudah lalu itu, yang sudah lalu titian sirat, tiada dahulukan kepada neraka. Yani orang yang sudah lalu sirat tidak akan lagi bertemu dengan neraka. Dah lalu dah. Neraka kat mana? Neraka belakang. Neraka dah belakang tu. Sirat tengah-tengah, bawah tu neraka, ujung sana syurga. Orang fasik kalau sampai lepas daripada sirat untuk minum telaga haud Nabi SAW, kemudian patah balik kepada neraka, tu dia kata tak sah lagu tu. Orang yang hanya boleh lintas tu ialah orang yang ahli syurga sahaja. Kalau dah lintas dah sirat, kalau dah lalu dah sirat, neraka tadi sudah lepas. Bila sudah lepas, seolah-olah orang fasik yang asalnya ahli neraka lepas masuk syurga. Pergi situ habis. Kemudian, dan hanya disuruh masuk ke syurga jua. Kalau dah sampai kau tak akan masuklah nerakanya, akan suruh masuk syurga lah. Nak patah balik masuk neraka ke mana? Tu dah lepas daripada sirat tu. Andai kata berlaku begitu pun, orang mukmin yang maksiat pun tak mau patah balik masuk neraka. Dia tahu dah neraka lagu mana. Walaupun dia buat juga dosa atas dunia tu, dia buat juga, dia tahu dah neraka lagu mana. Bagaimana ancaman Allah Ta'ala, dia tak buat. Lepas tu sirat tu dia lepas dah, tiba-tiba masuk balik ke sirat, jatuh neraka. Tak kena tu. Bila dah sampai sirat, lepas daripada sirat, masuk ke on the way syurga tu, akan suruh masuk syurga lah, tak akan patah balik untuk meniti sirat masuk neraka. Tidak ada gostar, tak ada patah balik ke sirat, tak ada. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, telah ghalatu salah, telah tersalahlah setengah daripada salah. Setengah daripada ulama salah, kata Imam Ghazali, ada tersilap pada kata ulama salah, haud itu kemudian yakni selepas daripada sirat. Jadi hasil daripada dalil yang kita sebut tadi, tubik hujahnya ialah perkataan pendapat yang mengatakan haud itu berlaku selepas sirat tersilap. Sebab hujah tadi, orang yang akan sampai lepas sirat ialah ahli syurga saja, ahli neraka tak lepas. Apatah lagi orang kafir lagi tak lepas. Cuma ada pandangan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dia kata dua sirat. Dia ada dua sirat, sebelum telaga haud dan selepas telaga haud. Kalau tu tak ada isu lah. Kalau sebelum telaga haud tu orang kafir tak akan dapat. Apatah lagi haud yang kedua, lagilah orang kafir tak dapat sebab dah masuk neraka. Kemudian telaga haud yang pertama, orang beriman yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dapat, orang beriman yang maksiat kepada Allah Ta'ala pun dapat. Kemudian orang beriman sampai ke syurga, telaga haud yang kedua pula, kalau orang beriman yang maksiat jatuh neraka. Habis tu tak apa tu. Kalau dua sirat, kalau dua haud. Tu pandangan Imam Qurtubi. Dan kata Syekh Suhaimi rahimahullahu ta'ala, Syekh Suhaimi tu, sekarang kita Syekh Suhaimi lah, ala syarah al-Hudhudi. Kata Syekh Suhaimi, aku berkata, dia berpendapat gini pula, tiada ghalah, tiada salah padanya, pada perkataan salah tu. Belum. Pandangan ulama salah yang mengatakan telaga haud itu berlaku selepas daripada sirat tak salah, dia kata. Kerana kata setengah ulama, haud itu dua. Situ lagi. Kalau dua tak ada masalah dah. Kalau kita kata telaga haud tu ada dua, maka kita tanggung kata ulama salah yang kata selepas sirat tu adalah haud yang kedua. Lesat. Tak ada timbul isu. Jadi ni panggil perbahasan ulama saling membina, kritik yang membina. Kritik itu jatuh. Kritik untuk membina, untuk menguatkan lagi hujah-hujah dalam Islam. Macam mana dia tu berlaku atas pendapat yang mengatakan berlaku selepas sirat hal itu. Imam Ghazali kata tersilap. Silap apa? Sebab hujah tadi. Mana mungkin orang yang melepasi sirat untuk orang beriman yang maksiat,
Lepas tu jatuh semula neraka. Oh tak mungkin itu. Maka tersilaplah ulama salaf. Syekh Suhaimi pula kata, betul lah kata ulama salaf tu. Atas tanggung kata 2 haud. Ada 2 haud. Sebelum sirat satu, selepas sirat satu. Jadi selepas sirat tu, haud yang kedua akan diminum pula kali yang kedua oleh orang-orang beriman. Orang beriman yang masuk syurga akan minum kali kedua. Orang kafir tak rasa. Haud yang pertama, orang kafir pun tak rasa juga. Orang beriman yang bertakwa kepada Allah Ta'ala rasa juga. Dan orang beriman yang kena siksa juga rasa haud yang pertama. Lepas tu barulah dia jatuh dan lepas pada bakul neraka masuk syurga. Itu kata Syekh Suhaimi tak salah. Atas kata 2 haud. 1 haud dahulu, yakni sebelum dari bersirat pada mauqif, itu pada mahsyar. Dan demikian lagi ada 2. 1 haud, yakni 1 haud sebelum dari bersirat, 1 haud lagi selepas dari bersirat. Okey, selesai. Dan demikian lagi beberapa haud pula bagi segala anbiya. Isu lain pula. Haud ni 1 ke atau ada banyak? 1 untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke, ataupun kepada seluruh nabi-nabi lain. Maka dia kata pula, dia kata, dan demikian lagi beberapa haud pula bagi segala anbiya, yakni tiap-tiap nabi ada haud. Tiap-tiap nabi ada telaga haud di sendiri. Isa ada, Nabi Musa ada, Nabi Yunus ada, Nabi Adam ada. Iaitulah yang ditolakkan. Iaitu telaga nabi-nabi selain Nabi SAW tu, yang ditolakkan setengah daripada orang yang asi. Orang yang maksiat pada Allah Ta'ala. Kalau telaga haud selain daripada Nabi SAW, orang maksiat tak diminum. Tu kan. Tu rahmat telaga haud Nabi SAW. Telaga haud Nabi SAW, orang maksiat masih diminum. Telaga haud selain daripada Nabi SAW, orang maksiat tak diminum. Mesti orang beriman, orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala sahaja. Orang kafir lagi tak diminum lah. Orang maksiat dengan Allah Ta'ala pada zaman selain Nabi SAW pun telaga haud tak diminum lah. Maknanya orang yang kena siksa di neraka di kalangan orang beriman yang maksiat selain daripada umat Nabi SAW, dahaga dan lapar. Tu. Jadi tak heranlah kalau ada hadis ke, ada ayat Quran ke, yang mengatakan orang beriman pun dahaga, orang beriman pun lapar. Sebab apa? Sebab selain daripada umat Nabi SAW pun Islam juga, cuma dia maksiat. Adapun umat Nabi SAW, maksiat dia tidak akan disiksa dari sudut lapar dan dahaga. Itu rahmat Nabi SAW. Bantu Nabi Musa AS, Nabi Isa AS sama-sama mengharap untuk berdoa kepada Allah Ta'ala menjadi umat Nabi SAW. Tapi yang hanya dimakbulkan doanya ialah Nabi Isa AS. Ia akan menjadi umat Nabi SAW di akhir zaman menentang Dajjal. Dan dia jadilah umat Nabi SAW, bukan sebagai Nabi dan Rasul yang baru, bukan. Maka dia kata pula, dan 1 haud pula kemudian, yakni selepas daripada sirat. Ini pandangan yang kata 2 kan. Maka tiada ditolakkan seorang. Yang kalau dia haud yang kedua tu memang tak akan ditolak oleh siapa-siapa. Orang yang akan sampai haud kedua tu orang yang akan memang masuk syurga. Sama ada orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala yang memang ahli syurga, ataupun orang yang maksiat dibakar dalam neraka kemudian masuk syurga, dia akan dapat telaga haud yang nombor 2. Tu ya. Kerana bahawasanya tidak sampai kepada telaga haud yang kedua, melainkan orang yang lepas daripada siksa, orang yang lepas daripada siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau atas umat selain Nabi SAW, kita kata umat Nabi SAW, umat selain Nabi SAW, seperti umat Musa, umat Isa, umat Yunus, yang beriman dengan Nabi dengan Allah tetapi maksiat, haud pertama dia tak akan dapat minum. Kemudian kena siksa, dia dahaga dan dia lapar. Bila dia habis siksaan dalam neraka, dia akan masuk syurga. Sebelum masuk syurga, dia akan minum telaga haud yang nombor 2, kemudian masuk syurga. Gitu. Tu. Amal bahasa haud boleh tahan ni. Kemudian, dan tiap-tiap satu daripada 2 haud itu, tiap-tiap satu daripada telaga haud tiap-tiap satu daripada telaga haud itu dinamakan Kautsar. Dinamakan sebagai Kautsar. Mana dia?
ataupun dinamakan Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Kautsar. Itu salah satu nama telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka makna kautsar itu maknanya kebaikan yang amat banyak. Kautsar asal pada kathirun, kathir banyak. Kautsar dengan makna kebaikan yang banyak. Kebaikan apa? Dari sudut tidak berasa dahaga, tidak berasa lapar, sama ada bagi orang yang meminumnya, sama ada di ahli syurga atau di neraka. Maka apabila dikatakan orang, apabila lepas dah segala manusia itu dari sirat, hampir masuk kepada syurga, maka dia dah berkehendak kepada meminum daripada telaga haud itu. Ada orang kata gitu. Maka apabila dikatakan, ini maksudnya orang ada kritik. Ni orang ada kritik, dia kata gini. Ada orang kata sikit lah, dia kata macam mana? Dia kata orang apabila lepaslah segala manusia itu, dikatakan orang ini, seseorang berkata, apabila lepaslah segala manusia itu dari sirat, hampir masuk kepada syurga. Bila orang lepas dah sirat nak masuk syurga ni, maka tiada berkehendak kepada meminum daripada telaga haud. Orang dah lepas daripada syurga, orang dah lepas daripada sirat dah nak masuk syurga, nak minum apa lagi kali kedua? Tu orang kata. Kataku ni rujuk pada kata Syekh Daud lah zahirnya ni. Dia kata tetapi mana tadi? Kataku dia apa kataan? Kataku tetapi tiada ni, yang tak itu kata itu sebab apa? Kerana adalah dihabas mereka itu. Dihabas ni apa? Ditahan. Cakap Arab tu. Dihabas ni ditahan. Mereka itu manusia di sana, di mana? Di akhirat, di neraka tu. Kerana mengira-ngirakan menzalim. Kita ingat lagi hari tu bila lalu lintas sirat tu, checkpoint terakhir pasal apa? Dia tanya berkenaan dengan orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi. Kalau orang yang dizalimi itu dilepas. Kalau selesai hutang dengan orang yang dizalimi, lepas. Tapi kalau tak lepas, masuk neraka. Kerana mengira-ngira menzalim, yakni kerana mengira-ngira apa menzalimi manusia pada dunia. Ini apakah perkara yang dibuat zalim pada dunia, maka adalah minumnya pada tempat duduk qisas. Maka adalah minum seorang tadi pada tempat duduk qisas, pada tempat duduk balas benda yang dizalimi. Tu nak katanya gini ya, haud yang kedua ni kenapa kena minum lagi orang yang nak masuk syurga ni? Sebabnya sebelum nak masuk syurga tu ada checkpoint terakhir dari sudut kena hisap siapa yang dizalim atas dunia. Yang kena hisap siapa yang dizalim atas dunia tu pula bertempatan pada telaga haud yang nombor 2. Jadi ketika dia menghisap siapa yang dizalimi atas dunia, penat ketika tu. Tu marhalah terakhir. Peringkat terakhir sebelum masuk syurga tu. Dapat tu lepas juga, maka dia dapat minum telaga haud Nabi SAW yang kedua. Ataupun secara umum lah ahli syurga. Tak kisahlah umat Nabi ke, umat Nabi Musa ke, Nabi Isa ke, ikutlah. Habis. Kemudian dari riwayat daripada Abi Dunia, daripada hadis sabda Nabi SAW, inna likulli nabiyyin hawdan wa huwa qa'imun ala hawdihi biyadihi 'asan yad'u man 'arafa min ummatihi ala wa innahum yatabahu ayyuhum aktharu tab'an wa inni la arju an akuna aktharahum tab'an. Bahwasanya bagi tiap-tiap nabi itu haud. Tiap-tiap nabi ada haud. Nabi Isa ada haud, Nabi Musa ada haud, Nabi Yunus ada haud. Dan ia nabi berdiri atas haudnya, haud nabi. Masing-masing berdiri atas haud nabi masing-masing. Di tepi dia lah, bukan atas dulu.
Pada tangan Nabi itu tongkat. Ada tongkat menyeru, yakni menyeru Nabi akan orang yang diketahuinya daripada umatnya, umat Nabi. Jadi macam mana Nabi SAW tahu kita umat dia? Iaitu bekal air wudu. Maka di situlah ada berkaitan dengan wudu. Suruh melebihkan basuhan muka, tangan dan kaki lebih daripada hak dia. Kalau muka ni lebih sampai ke telinga, sampai ke tekuk bawah ni. Kalau tangan pula sampai nak hampir kepada ketiak tu. Kalau dekat kaki pula sampai dekat hampir ke lutut. Tu dia panggil melebihkan basuhan kaki, tangan, muka. Tu yang sunat. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ketahui olehmu bahawasanya mereka itu Rasul, bermegah-megah mereka itu Rasul. Siapa banyak ikutan, jadi siapa yang paling banyak pengikut. Dan bahawasanya aku Nabi SAW, harap bahawa adalah aku Nabi SAW, terlebih banyak mereka itu manusia ikutan, yang ini disebut pengikut. Aku mengharap akulah yang paling banyak pengikut. Dan memang tu pengikut yang paling banyak di akhirat nanti ialah Nabi SAW. Habis berkaitan dengan telaga haud Nabi SAW. Maka masuklah i'tiqad yang seterusnya. Kata dia, hilang dah. Dan demikian lagi wajib kita i'tiqadkan Arsyur Rahman. Wajib pula i'tiqad berkaitan dengan Arash. Arash tu ialah makhluk yang paling besar. Sekira-kira disandarkan nama Arash kepada Allah, namanya Arsyur Rahman. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.